Okay, kita dah start record. Kita tanpa membuang masa, kita mulakan kita punya kelas dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, so hari ni kita akan mulakan kita punya subtopik yang terakhir di bab 4 iaitu perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. So sebenarnya ni bab subtopik yang paling senang bagi saya lah. Paling senang sebab dia tak melibatkan pengiraan yang terlalu banyak ataupun konsep yang terlalu banyak yang sebelum-sebelum ni. Okey. Sebelum kita teruskan, saya nak sentuh yang ada buku teks. Boleh tengok buku teks muka surat 91. Okay, saya bacakan Saya bacakan dia punya contoh 15. Ada contoh 15. Dia nampak? Saya ingat. Sini Dia nampak Dia nampak tak? Kalau saya ingat, kita saya ingat. Sebab kamera saya ni dah saya ingat dah ni. Okay, saya bacakan contoh 15. Seorang pekebun sayur menggunakan kaedah tangkap tanda lepas dan tangkap semula untuk menganggarkan populasi siput di dalam kebun sayurnya. So, dia menangkap 24 ekor siput dan menandakan cangkerang setiap siput itu. Ini soalan yang favourite lah. Pekebun sayur kemudian melepaskan siput ke dalam kebun sayurnya semula. Selepas 2 minggu, dia menangkap secara rawak 30 ekor siput dan mendapati 5 ekor mempunyai cangkerang yang bertanda. Dengan menggunakan kadaran berikut untuk menganggarkan populasi siput di dalam kebun sayurnya. So, dia nak suruh, soalan ni nak suruh kita anggarkan berapakah populasi siput yang ada di dalam kebun seorang pekebun tu. So formula dah diberikan. So yang ni awak kena hafal lah yang ni. Ataupun tak hafal, yang penting kena faham. Okay. Cara dia ialah bilangan siput ini bilangan siput yang bertanda per dengan bilangan siput yang ditangkap semula. Ni. Ini ditangkap semula ni yang lepas tu. Lepas 2 minggu, berapa siput yang ditangkap semula. Bilangan siput yang bertanda ni ini maksudnya selepas dia tanda. Ni kemudian lah ni, maksudnya kemudian. Yang ni yang sebelumnya. Okey. Ni selepas, ini sebelum. Harapnya boleh faham lah. Okey. Bilangan siput yang bertanda selepas dia tanda. Sini sebelum. Dia tangkap siput, dia tanda semua. Ini. Kita tengok dia punya jalan penyelesaian. Populasi siput ini. Yang ni kita nak cari. Populasi siput dalam kebun sayurnya. Okey. Saya tuliskan dekat board. Sebab PDPR ni kena board yang hari tu kena kongsi pula. Ini soalan dia. So contoh. Dia kata seorang pekebun dia menangkap pekebun, contoh sini Pak Ahmad. Pak Atan lah, Pak Atan. Boleh nampak? Pekebun tu nama Pak Atan. Pak Atan ada kebun kan? Dalam lagu DPM Friend tu. So Pak Atan kebun, so dia menangkap 24 ekor. Ditangkap sebanyak, ni yang asal 24 ekor. Okay, so 24 ekor ni semuanya ditanda. 24 ekor ni ditanda. Ni cara nak keluarkan maklumat. Okay, selepas 2 minggu, ditangkap balik. Ataupun tangkap semula. Tangkap balik lah kot. Tangkap balik untuk tahu populasi. Berapakah populasi dia. Yang ni ditangkap 30 ekor. Okay. So dalam 30 ekor ni, so ada 5 yang bertanda. Bila dia tanda, ni sebelum ni. So ada 5 ekor yang bertanda. 5 ekor. Okay. So 5 ekor yang bertanda. Setakat tu boleh faham tak? Yang ni tangkap, yang pertama sekali dia tangkap 24 ekor dan ditanda. 24 ekor dia semua ditanda. Dan ditangkap bila
dah tanda dia lepas balik. Lepas balik dalam masa 2 minggu dia tangkap balik dalam 30 ekor. So dalam 30 ekor ni so ada hanya 5 sahaja yang bertanda. Yang tu cara nak keluarkan dia punya maklumat. Dan dia punya formula saya padam balik ini. Mana marker saya lagi satu? Okay, dia punya formula nak tahu dia punya formula bagi populasi So dia pun formula ialah bilangan siput yang bertanda. Ni selepas. Sedang nak ingat aku kena notekan ni selepas, ni sebelum. Harapnya boleh nampak lah. Sebelum. Selepas ni sebelum. Ni bilangan siput yang tanda. Saya letak T untuk tanda. Dan bawah dia ialah bilangan siput yang ditangkap. Ni selepas tadi, selepas dia 2 minggu tu. Bilangan siput yang ditangkap. Ni tangkap. Okay. Sama dengan selepas dia. Ni sebelum dia. Sebelum. Tak faham? Tak faham tak apalah kot ini. Sebelum. Ini awal-awal tu. Sebelum ni dia memang dah tangkap 24 ekor. Yang kita nak cari ialah apa sama dengan populasi. Populasi ni yang kita nak cari. Okay. Bilangan siput dia ditanda, kita dah tahu ada 5 ekor tadi. Saya kedepankan sikit punya board. So 5 ekor. Daripada berapa? Daripada 30 ekor. Okay. Sama dengan yang sebelum ni kita dah sipatan dah tangkap, dah tanda 24. Yang kita nak cari ialah populasi. Saya tandakan sebagai X. Okay, so nanti kita akan belajar masa di bab 5 nanti. Ni ungkapan algebra. Saya wakilkan dia dengan huruf. So kita nak cari berapakah bilangan X ataupun apakah dia punya populasi bagi siput dalam kebun Pak Atan. So cara dia sama ada awak nak cross multiply ataupun nak bawa dia cross equal sign ataupun nak bawa dia melintasi tanda sama dengan. Untuk senang kita guna cross multiply ataupun darab silang. So bila darab silang awak akan dapat 5 darab X, awak akan dapat 5X. Saya alihkan sikit. So 24 darab 30. So ini awak darab, awak akan dapat, kita darab, saya calculator jap. 24 darab dengan 30, awak akan dapat 720. Okay, 720. Okay, so awak akan dapat yang ni, dia punya persamaan. So kita nak cari hanya nilai X saja. So kita bawa 5 ni ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So sama dengan 720 bahagi dengan 5. 720 bahagi dengan 5, awak akan terus dapat jawapan ni adalah sama dengan 144. 144 ni apa? 144 ni ialah populasi bagi siput di ladang Pak Atan. Harapnya boleh faham lah kot. So tak apa, tak apa, nanti tengok balik saya punya video. InsyaAllah saya akan record. Saya akan letakkan dalam GCR dan saya akan letakkan di saya punya YouTube channel. Okay, ini untuk 4/0. Yang paling penting ialah dia punya formula. Yang ni awak kena hafal. Bilangan siput selepas dilepaskan, bilangan siput ditanda, bilangan siput yang ditangkap, yang selepas tu. Yang sebelumnya, berapakah ditanda apa dengan populasi. Yang ni awak kena hafal. Yang tak ada cara lain lah yang ni. Selepas awak hafal yang ni, insyaAllah bila maklumat dapat, awak terus boleh terus letak di maklumat yang berkenaan. Ini untuk 4.4. Tajuk 4.4. Okay. Saya padam. So kita nak masuk dekat tajuk hari ni. Sebenarnya tajuk hari ni ialah kaitan. Lagi senang lah. So yang ni agak complicated. Yang tak faham boleh PM saya sendiri nanti.
Ataupun kalau boleh bersemuka nanti awak kena simpan ni punya soalan, tanya saya lah. Okay, so saya akan teruskan dengan presentation. Kita akan belajar tajuk yang seterusnya ataupun subtopik yang seterusnya, iaitu perkadaran. Sekejap. Salah pula. Perkadaran. Sekejap. Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Ni dia punya buku teks. Saya tengah buka PowerPoint. Yang ada buku teks boleh buka buku teks muka surat 93. Okay, saya setting je. Okay, saya setting review slideshow. Okay, saya paparkan saya punya slide. Okay, boleh nampak tak saya punya slide? Ni ni buku teks. Saya akan pinkan saya punya slide. Dia nampak kot? Boleh. Tajuk 4.5 perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Ini slide yang pertama. Tengok slide yang kedua. Okay, apakah itu peratusan? Peratusan ialah kalau tengok contoh dalam buku teks, dia akan bagi 100 kotak yang empat segi empat sama balik. Ataupun maksudnya adalah square. Okay, so diberikan contoh, saya dah letak dalam slide ni. Dia ialah memang dah memang 100 kotak. So untuk peratusan dia memang kita boleh rumuskan dia peratusan bila per dengan 100. Okay, contoh kalau 20% sama dengan 20/100. Ataupun dalam nisbah kita tulis dia sebagai 20 nisbah 100. So kalau contoh dalam slide yang diberikan, saya boleh buat, kalau saya ambil contoh yang 20%, saya boleh color, saya boleh warnakan dia, sebanyak 20 kotak. Okay, ini kosong kosong. Saya boleh warnakan dia dengan mana draw ni? Okay. Saya boleh warnakan dia sebanyak 20 kotak. Okay, sebab dia ada 20% contoh. 1, 2, 3, 4. Boleh nampak tak saya color ni? Ke tak nampak? Saya colorkan Saya colorkan dulu, baru saya tunjuk. Saya boleh colorkan dia sebanyak 20 kotak. Saya colorkan dulu. Okay, baru saya view balik. Boleh nampak kot? Boleh nampak So saya warnakan dia sebanyak 20 kotak, ataupun kita namakan dia sebagai 20%. Sebab dia ingat kalau peratus ialah dengan dia mesti per dengan 100. Ataupun singkatan dia lah. Kalau kita nak faham, peratus ialah per dengan 100. Itulah peratus. Setakat tu boleh faham. So ada 3 bentuk. Kalau peratus, kita boleh tukarkan dia kepada 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk simbol 20%, ataupun dalam bentuk pecahan 20/100, ataupun dalam bentuk nisbah 20/100. Yang tu untuk peratusan. Kita contoh 16 buku teks. Muka surat 94. Ini menarik contoh dia. Yang tak ada buku teks, saya paparkan dekat
dekat kamera. Muka tak ada hari ni. Okay. Saya paparkan dekat saya punya kamera. Saya stopkan dulu saya punya PowerPoint. Saya stopkan dulu saya punya sharing. Tengok saya punya kamera balik. Okay. So ada dalam buku teks dalam sebuah kelas nisbah murid ni kepada nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 3 nisbah 2. Cari perusahaan murid perempuan dalam kelas itu. Okay, so caranya kita keluarkan semua maklumat yang ada dalam soalan. So yang pertama kita tengok nisbah murid perempuan kepada bilangan murid lelaki. Kita tulis macam ni. Saya punya ni jap. Skrin. Okey, nisbah. Dia kata nisbah murid perempuan, saya tulis P kepada bilangan murid lelaki ialah 3 nisbah 2. Yang ni kita dah belajar nisbah. 3 nisbah 2. Okey. Dia tanya lagi, soalannya bukan tanya nisbah, dia tanya peratusan murid perempuan dalam kelas itu. Okey. So untuk ingat, kalau semua murid kita namakan dia ataupun peratusan bagi semua murid lah 100%. Okay. Dia punya peratusan kalau complete lah 100% ataupun lengkap lah 100%. Soalan ni kata soalan dia nak bilangan murid perempuan ataupun peratusan murid perempuan. Tengok 3 per dengan ini soalan dia. Dan kita nak per dengan berapa kat sini? Okay. So jawapan dia kita nak kena per dengan jumlah nisbah ni. Tengok 3 nisbah 2. Kalau semuanya berapa? Semuanya ialah kita kena tambah 3 kena tambah dengan 2. Kita kena tambah dia punya nisbah tu. So jawapannya 3 nisbah 2 ialah 5. So saya padam balik ini. Saya tulis balik 3 tambah 2. Kenapa 3 tambah 2? Sebab 3 nisbah bagi perempuan, 2 nisbah bagi lelaki. Okay, so kena tambah sebab dia mesti untuk cara patus dia mesti per dengan keseluruhan kat sini. Okay, so kita teruskan dengan jalan penyelesaian. 3 per dengan 5. Untuk cari patusan kita mesti darab dengan 100. Kita mesti darab dengan 100%. Ini punya cara So mungkin sedikit berbeza dengan buku teks. Sebab buku teks dia darab dengan 20 sebab dia nak jadikan di bawah ni 100 pun boleh. Tapi untuk cara saya sebab nanti soalan ni seterusnya awak kena guna cara ni. Okay, 3 per dengan 5 darab dengan 100%. So yang ni saya boleh tukarkan. Okay, 3 per 5 darab dengan 100%. So, bila awak dah kira, yang ni saya boleh pemudahkan, ni saya boleh pemudahkan, ni lah 20. So, saya ni bagi 5, ini pun bagi 5. So, 3 darab 20 sama dengan 60. So, jangan lupa sebab dia tanya peratus, dia mesti ada simbol peratus kat sebelah tepi, 60%. So, hashtag lah. Okay, pagar. Okay. So yang paling penting untuk nisbah ataupun kadaran ataupun peratus, dia mesti nombor yang diberikan 3 di bilangan murid perempuan per dengan jumlah keseluruhan iaitu 5. Jumlah nisbah 3 tambah 2, 5 darab dengan 100%. So dalam buku teks diguna cara lain lah. Digunakan sebab apa dia gunakan darab 20? Sebab dia nak jadikan bawah dia itu sama dengan 20. Dia nak jadikan bawah dia ialah 100. Untuk cara saya, untuk bagi senang, nak cari dalam peratus, kena terus darab dengan 100%. Ini cara saya. Okey. Okey, setakat tu boleh faham? Boleh faham tak? Boleh faham tak setakat tu? Boleh. Ya ke? Boleh. Bagus ni kalau boleh faham ni. Okay, kalau boleh faham, kita cuba jawab soalan. Ada lagi satu contoh kot. Sekejap. Okay.
kita ambil satu lagi contoh. Ni contoh 17. Sekejap. Tadi contohlah murid yang pakai spek. Sekarang ni kita tengok contoh 17 juga dalam buku teks. So contoh yang agak menarik sebenarnya. Dia tak hilang tu. Tak kena guna spray sini. Okey, untuk contoh contoh 17 muka surat 94. Zakaria adalah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterimanya. Okey. So macam saya cakap tadi, kalau semua sekali, kalau complete lah 100%. Secara dia senang, ini senang. So untuk cari nisbah, cari nisbah. Tengok soalan. Dia suruh cari nisbah. Okey, dia suruh cari nisbah. Saya paparkan balik saya punya kamera. Dia minta kita cari nisbah. So bila cari nisbah, kita tulis balik. Nisbah wang simpanan harian. Dia kata dia simpan 30%. 30%. Ingat nisbah mesti unit yang sama. Nisbah dengan, kalau semua sekali duit simpanan ataupun duit wang saku dia, kalau semua ialah 100%. Okey. Ini cara dia. Unit mesti sama. Ingat ni wang simpanan dia, ni dia simpan, ni simpan. Wang sakunya mesti 100% semua sekali lah. Ni keseluruhan. Keseluruhan. Okey. Ni dia simpan, keseluruhan dia 100%. Ingat, keseluruhan mesti 100%. Tak kisahlah diskaun ke, bunga ke, yang penting kalau keseluruhan dia mesti 100%. Okey. So dia simpan 30%, disuruh cari nisbah simpan kepada jumlah wang saku yang diberikan setiap hari. So ini cara dia. So bila dah unit dah sama, tengok balik unit dah sama, kita boleh terus tulis 30 nisbah dengan 100. So ingat balik, kita boleh pemudahkan lagi dia, kita bahagi dengan 10 untuk 30. So ini bahagi 10. So 30 bahagi 10 sama dengan 3. Kenapa saya ambil 10? Sebab dua-dua boleh bahagi dengan 10. Ataupun kita namakan dia sebagai GSTK. Ini pun bahagi dengan 10. Bukan GSTK, ni FSTB. Sorry, saya silap. Dia untuk cari ni, kita cari FSTB. 100 bagi 10, dia akan dapat 10. So jawapan akhir kita cek balik sama ada boleh bagi tak dengan nombor-nombor yang lain. Jawapannya tak boleh. So kita stick dengan jawapan dia ialah 3 nisbah 10. Okey. Ingat konsep kat sini, bila keseluruhan dia mesti 100%. Okey, complete mesti 100%. Sebahagian ataupun setengah, ini ialah setengah. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia a part, ataupun satu bahagian. Okey. So yang ni untuk contoh 17, kita cuba buat latih diri. Sekejap. Kita cuba buat latih diri. Kalau faham, kita cuba buat latih diri. Soalan yang lebih kurang sama. Okay, cuba buat latih diri yang ni. Saya bagi masa lebih kurang 3 minit untuk awak siapkan latih diri 4.5A. Okay, boleh kira dekat kertas, boleh letak dalam buku nota. Kalau awak Imam Syafi'i boleh terus kira guna tangan je. Conteng dekat tangan. Okay, saya bagi masa lebih kurang 3 minit. Dari sekarang lah. Kasih masa sekejap. Okay, cuba jawab dalam masa 3 minit. Tak faham boleh cuba tanya saya. Tak faham soalan.
Dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid yang bercermin mata kepada bilangan murid yang tidak bercermin mata ialah 1:3. Cari peratusan murid yang tidak bercermin mata di dalam kelas itu. Sudah diberikan. Yang cermin mata 1, yang tidak bercermin mata 3. Ingat. Jangan soalan dia nak murid yang tidak bercermin mata. So cari mana satu nisbah dia, 3 ke 1. Itu yang paling penting. Okay, ada lagi 1 minit. Dah dapat jawapan, boleh letak. Ini cari peratusan peratusan. Boleh letak dekat ruangan chat dia punya jawapan. Ada lagi yang untuk tulis nama ni. Dia punya jawapan bagi soalan latih diri 4.5A. So, nisbah murid yang bercermin mata kepada tidak bercermin mata. Ingat, cermin mata dan tidak cermin mata. 1:3. Hati-hati dengan soalan. Dia minta cari murid yang peratusan murid yang tidak bercermin mata. Step dia sama. Cari bahagian tersebut per dengan jumlah keseluruhan nisbah. Darab dengan 100%. So, awak akan dapat jawapan dia. Dah dapat jawapan, boleh tulis dekat komen. Ke semua blur ni. Ada lagi 40 saat. So ini bab yang terakhir, satu topik yang terakhir untuk bab 4. So nanti kalau masih lagi tak faham, kena jumpa saya lah. Kalau boleh bersemuka nanti. Sebab saya tak boleh nak ulang balik dalam kelas. So kesian dekat kawan-kawan, bagi tahu kawan-kawan yang tak boleh masuk live, benda ni record saya akan letakkan dalam GCR, Google Classroom, dan dekat saya punya channel. Boleh rujuk kat situ lah. Ada jawapan? Okay, tak ada jawapan Oh tak ada lah, dah habis 3 minit ni. Soalan senang je ni. Tak apa, saya dah biasa ni. Saya tanya, saya jawab sendiri kan. Sekejap, saya stop sharing sekejap. Okay, untuk selesaikan dia punya soalan ni, so yang pertama sekali kita tengok balik. Dia nak nisbah murid bercermin mata. Ini saya ambil dalam buku teks muka surat 95. Nisbah bilangan murid yang bercermin mata, ni cermin mata. Saya pinkan saya punya sekejap. Cermin mata seterusnya cermin mata. C M. Tidak pakai cermin mata, TCM. Tidak pakai tidak cermin mata, TCM. Untuk cermin mata kepada nisbah yang tidak cermin mata ialah 1:3. Datang dari mana 1:3 ni? 1:3 ni diberikan dalam soalan. Okay, kena soalan. Okay, yang sebenarnya dia suruh cari peratusan. Peratusan yang ni. Hati-hati. Kalau tadi tu sebelah kiri, sekarang ni dia nak sebelah kanan. Okay. Kalau terbalik tu maaf lah. Sebab dia kamera mirrorless ke, saya kena pasti. Sebab awak nampak sebelah kiri atau sebelah kanan saya tak pasti. Okay, cuma sekarang ni kita nak cari yang bila peratusan yang tidak bercermin mata. Ini sebelah sini. Okay. Kita ambil balik cara yang tadi. Kita ambil dia punya nisbah 3 per dengan, kita nak per dengan berapa kat sini? Kita per dengan jumlah nisbah ni, 3 tambah 1. So bila 3 tambah 1 sama dengan 4. Kenapa saya ambil 3? Sebab dalam soalan dia nak peratusan tidak bercermin mata. Kalau dia kata nak peratusan cermin mata, satulah kat atas ni. Tapi soalan nak tidak cermin mata, tidak pakai cermin mata, kita ambil 3/4 darab dengan, ingat kalau peratusan, nak peratusan darab dengan 100%. Okay, itu cara dia.
So bila awak dah buat, dah tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia 75. Saya kena singkat sikit. 75% dia penjawapan. Hashtag. Okay. Israel koyak ni contoh. Contohlah. Okay. So jawapannya adalah 75%. Untuk melatih diri soalan A. Saya rasa boleh faham kot. Tak faham awak kena PM, awak kena ulang kaji banyak lagi. Kalau awak kena tanya saya, tanya kakak. Kalau ada kakak, Alhamdulillah lah. Okay, sebab saya tak boleh nak ulang balik banyak kali yang ni. Okay. Okay, yang seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Masa lagi latih diri. Contoh latih diri. Mana ni? Latih diri 4.5a. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Pun 3 minit saya bagi. 3 minit bermula dari sekarang. Cuba jawab. Sebab tu awak belajar. Cuba jawab. Salah tak apa. Soalan dia diketahui bahawa 35% daripada sebuah cakra keras komputer telah diisi dengan data. Cari nisbah. Kalau tadi cari peratus, sekarang cari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada kapasiti yang belum diisi dengan data. So kena ingatlah. Semua tu berapa? Semua 100%. Yang belum diisi tu berapa? Tu cara nak ingatlah. Seronok ni kalau main game ni semua tak ada jawab ni. Untung saya ni. Semua 100. Tapi baca soalan betul-betul kapasiti yang telah diisi dengan kepada kapasiti yang belum diisi. Dia bukan suruh cari kapasiti yang telah diisi dengan kapasiti keseluruhan. Itu lain. Soalan lain tu. Dia nak kapasiti yang telah diisi dan kapasiti yang belum diisi. Dah dapat jawapan boleh tulis dekat komen. Masa 3 minit juga sama. Cubalah jawab. Dia ramai ni. Adam Danish, Adam Irfan, Afrina, Alia Fakihah. Alia, tolonglah jawab. Ada Fidina tu, dia mana Fidina? Fidina. Batrisha tak ada ke? Biasa dia masuk. Kristina, semua pandai-pandai ni. Mana lelaki tu, nama apa? Adam. Adam. Adam Irfan lah. Cuba jawab. Apa jawapan dia? Dia nak ingat nisbah. Sekarang ni tadi ialah peratusan, sekarang ni ialah nisbah. Nisbah apa kepada apa? Nisbah yang sudah diisi dengan yang belum diisi. Kalau faham boleh jawab. Tak faham memang tak jawab lah. Kita ada kaitan ni, kaitan nisbah dengan peratusan, nisbah dengan pecahan, nisbah dengan perpuluhan. Dia lebih kurang sama je. Kalau saya tukarkan dalam bentuk perpuluhan, dia punya peratusan kok. Oh, bagus Fidina ni. Fidina, jawapan tu boleh pemudahkan lagi tak? Jawapan tu dah betul Fidina. Boleh pemudahkan lagi tak? Kalau boleh, sila pemudahkan kepada bentuk yang paling mudah. Lagi 10 sangat. Dulu saya nak promosi esok ni, ada live ni. Bagus Fidina, bagus. Awak dah faham lah tu. Awak faham soalan. Okay, masa dah tamat. Jawapan Fidina tu betul. So soalan dia kata cari nisbah yang sudah diisi. Ni yang dah diisi, sudah diisi. Sudah diisi. Okay. Dan ni belum diisi. Okay.
sudah diisi sebanyak 35%. Nisbah kepada belum diisi. Belum diisi tu berapa? Ingat keseluruhan dia 100. Oh, saya tak pasti Fitina betul tak betul. Saya kira balik tau. Okey, 100% tolak dengan 35 yang belum diisi kan? 100% tolak dengan 35 untuk yang belum diisi ni. Ini yang belum diisi. So 100 tolak 35 sama dengan 65%. Okey, jawapan Fidina untuk langkah yang pertama tu dah betul. Okey, kita check jawapan ni betul tak betul. Kita pemudahkan lagi. So ini boleh bahagikan dengan bahagi dengan 5 dulu. Anda kata tak tahu nak bahagi dengan berapa, sebab dia boleh bahagi dengan 5, so bahagi dengan 5. 35 bahagi 5 sama dengan 7. 65 bahagi dengan 5, 1. Ini bahagi 5, baki 15. 15 bahagi 5 sama dengan 13. Jawapan Fidina betul. Tanya. So jawapannya 7 nisbah 13. So berbalik untuk konsep nisbah peratusan, nisbah perpuluhan. Contoh. Kalau dikata 20%, kan? Ni tak termasuk ni contoh lain lah ni. Nak faham konsep untuk tajuk ni sebenarnya. Kalau dikata 20% sama dengan 20, kita boleh tulis dia sebagai 20%. Ni 1, 2, ataupun 20 nisbah 100, ataupun cek balik 20% dia akan sama dengan 0.20. Ya. 20% sama dengan 0.20. So kena ingatlah ini. Kita nak tukar persen kepada per 100, kita nak tukar per 100 kepada nombor perpuluhan. Dia nilai dia sama. Ni konsep dia. Okey? Itu konsep dia. Kita tengok yang seterusnya, rasa tak sempat kot. Tak sempat dah. So harapnya boleh faham untuk konsep berkaitan kadar-kadaran. So untuk latih diri kita dah buat tadi. Saya ada 2 lagi contoh. Kalau saya tak sempat, saya akan sambung lagi untuk live hari Khamis nanti. InsyaAllah kita akan selesaikan bab 4 untuk hari Khamis nanti. Bab 4 tak boleh nak kamera problem dekat saya PC. Okey, untuk ni untuk esok saya bagi promosi sekejap. Saya try lagi sekali, kok boleh dapat ke saya punya cam balik. Tak dapat. Hitam. Okay, tak apa lah. So saya bagi promosi untuk esok, hari Rabu, hari Khamis, minggu ni dan minggu depan. Untuk kelas PJ saya buat combine kelas form 1, form 2. So saya jemput daripada sekolah lama saya, daripada SMK BSD 1, dan ada beberapa orang personality, nak kenal dia boleh masuk saya punya live lah. So anda kata tak clash dengan awak punya jadual. Okay. Untuk kelas PJ form 1, form 2 saya gabungkan sekali. Jadualnya saya akan letakkan dalam kelas nanti. Dalam kelas, dalam WhatsApp, tajuk bersama dengan tajuk dan siapakah ahli panel dia. Okay. Siapa ahli panel saya akan letak terus supaya senang awak nak belajar. Kita ada bab pemakanan, kita ada bab pertolongan cemas, kita ada sukan bola sepak, bola jaring, kita ada sukan yang berisiko tinggi, dia punya tajuk So semuanya dalam live di YouTube live dekat saya punya channel lah. So sebab tu untuk kelas PJ nanti hari Khamis dan hari Rabu. So kalau anda kata memang waktu awak PJ so masuk ramai-ramai, saya buat secara YouTube live. So kena kumpul data lah. Kena beli data RM3 kot. Ataupun RM6 yang tak ada data. Okay.
Saya rasa itu saja hari ini. Ada soalan nak tanya? Duit raya tak ada hari ini. Untuk duit raya saya akan bagi semasa live PJ nanti. Mungkin kita akan bagi kuis dan mungkin kita akan bagi kata kunci. Untuk setiap live saya akan bagi kata kunci untuk kumpul untuk dapat tuntut duit raya dengan saya. Dan insyaAllah saya akan cuba sediakan hadiah. Ada 2 biji jam G-Shock, bag. Ini antara hadiah-hadiah yang ada lah. Saya cuba sediakan bag, lagi ada t-shirt. Okay. So itu sahaja kot. Kalau tak ada soalan, semuanya senyap membisu. Dia membisu. Alhamdulillah. Terima kasih yang masuk. Live saya ni seramai 15 orang sahaja. Alhamdulillah separuh kelas boleh masuk. So yang tak dapat masuk, nota tadi saya akan letak dalam GCR, boleh download, boleh buat ulang kaji, boleh salin. Cuma cara penyelesaian tu tak adalah. So awak kena tengok balik saya punya video untuk dapatkan jalan penyelesaian untuk rujukan. Okay. So itu saja daripada saya. Apa yang baik tu datang pada Allah, apa yang kurang tu datang pada saya sendiri. Apa yang kurang datang pada saya minta maaf dia kata terkasar bahasa, terlajak kata, terlanjur kata, terlajak bicara. Kita kasar bahasa, terlajak kata, terlanjur bicara. Sepanjang kita pergi kelas pada hari ini, insyaAllah kita jumpa lagi. Esok jangan lupa untuk live PJ saya yang pertama bersama dengan Cikgu Haryati, lebih kurang pukul 2.40 sehingga 3.40. So ada kata cikgu awak dah bagi tugasan, awak dah siapkan tugasan, boleh join sekali. Kalau tak siap tugasan, cikgu buat live, so masuk ikut waktu yang diberikan lah. Kalau free boleh masuk, kalau tak free kena ikut punya PPC bersama cikgu masing-masing. So itu saja dari saya. Kita tangguhkan kita punya kelas hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang masuk kita punya kelas hari ini. Itu saja. Terima kasih semua.